Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita telah berjaya menempuh Ramadan yang ke-18 dan malam yang ke-19. Dan kalau ikutkan, hari ini malam ke-19 dan esok ialah malam ke-20, dan 10 malam terakhir adalah bermula pada esok hari. Masya Allah. Dan apa yang Allah janjikan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ialah ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadr. Bukannya malam Lailatul Qadr, sebabnya Lailatul Qadr lain tu maksud dia dah malam dah. Qad tu Al-Qadr lah. Maksud dia kalau kita cakap malam Lailatul Qadr, itu maksud kita letakkan malam-malam Lailatul Qadr. Dia macam double. Kita ni orang Melayu ni suka melampau-lampau, dia suka lebih-lebih. Contoh macam dengki dengan hasad. Dua benda tu sama, tapi kita cakap hasad dengki. So sebenarnya kita tak payah cakap pun dengki-dengki je, hasad-hasad. So kita ni suka lebih-lebih, kita ambil dua-dua terus. Okay, sebelum tu, kepada rakan-rakan sekalian yang sudi menonton live ni, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada guru saya, lecturer saya, iaitu Dr. Nosiah, yang baru saja pergi meninggalkan kita buat selamanya sebabkan penyakit kanser. Okay, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga bahagia bacaan Al-Fatihah kita tadi tu dapatlah disampaikan dan disedekahkan kepada Dr. Nosiah. Dr. Nosiah ni actually dia tak mengajar saya pun. Dia tak pernah mengajar pun. Tapi ada sekali tu dia menjadi saya punya evaluator untuk FYP. Dan masa FYP ni memang setiap seorang student ada 2 evaluator. And apa yang saya Dr. Nurihan dengan Dr. Nosiah. And then masa kami FYP tu, exhibition dekat library, masa tu Dr. Nosiah ada meeting ke, ada kursus macam tu lah dekat Damai Beach Resort. So dia tak dapat datang pada FYP exhibition tu. So lepas tu dia minta siapa yang menjadi dia punya orang yang dia nak nilai tu, siapa yang dia patut nilai, untuk jumpa dengan dia personal. So jumpalah dengan Dr. Nosiah tu personal. Kami jumpa untuk evaluate FYP kami. So kami evaluate dengan beliau. And masa siapa yang kenal saya, memang saya ni gila-gila sikit. Masa FYP tu saya present bukannya present serius sangat tau. Saya present santai, relax-relax je. Lepas tu contoh macam ada tulis kat itu citation dia, ingat lagi citation dekat dalam tu dia tulis Najib 2016. Sebabnya saya refer on satu artikel dari penulis benda Najib. So saya cakap this Najib, not Najib bosku. Lepas tu doktor gelak lah, sebab boleh pula masa FYP patut pakai kod, pakai semua serius kan, patut formal lah cakap pun benda yang fakta. Saya relax-relax pada sembang-sembang. Okay, what's your opinion about mock learning? Okay, one more thing, saya buat FYP saya pasal mock learning tahun lepas. And then tahun ni mock learning tu maksud dia massive open online course, which mean kita ni akan belajar guna online learning. So tak sangka pula benda yang saya study untuk FYP tahun lepas satu Malaysia kena buat mock learning tahun ni untuk PKP ni. So saya dah tahu dia punya kebaikan dan keburukan untuk mock learning, sebab saya punya kajian satisfaction and dissatisfaction of online learning.
So memang saya tahulah apa yang dia punya baik dan buruk dia, dan apa yang akan orang satisfied dan tak satisfied. Contoh dia yang akan satisfied, mostly orang akan cakap tiada masa, masa tak terhad, so bila-bila pun boleh buat, di tengah atas katil pun boleh buat FYP, boleh study, and then lagi tak payah nak pergi kelas, so dia punya jimat duit, jimat masa. Lagi itu dia punya pros lah. Untuk cons dia banyak juga. Contohnya bila ada satu constraint yang diorang hadapi masa buat belajar online learning ni, dia akan menyebabkan student tu tak dapat nak bertanya dengan siapa, sebabnya dia tak tahu siapa yang mengajar dia. Siapa yang mengajar dia satu. Itu untuk course yang kami ni lah, course yang terlepas untuk ICT kompetensi. And then apa yang pros lagi, dia tahu yang lecturer yang mengajar tu siapa, tapi lecturer tu tak ni pun. Lecturer tu maybe dia sibuk sangat sebab ramai yang bertanya dengan dia, dia tak sempat nak reply semua orang. Lepas tu banyak yang lepas tangan, ada yang tak perform. So mostly yang ni apa panggil frank speaking, kebanyakan budak lelaki yang akan teruk untuk online learning ni. Sebab budak lelaki dia selalu ambil remeh, dia tak ambil serius untuk belajar. Untuk budak perempuan dia suka fighting, dia suka tengok compete, and nanti dia tanya kawan-kawan dia mana yang kawan dia perempuan lain dah siap ke buat ini. Kalau dah siap, dia orang rasa macam tergugat, so dia nak buat juga. Perempuan kan kuat cemburu. So untuk online learning ni, lelaki lah yang akan jadi mangsa dia selalunya. And saya dah buat kajian qualitative research. So 4 lelaki 4 perempuan. Memang mostly semua perempuan perform. Untuk lelaki ada yang sampai nak fail untuk online learning. So untuk guys yang nak study mula online learning ni, gambatir kita kena strong, kita kena ada perasaan nak fighting untuk belajar juga. Okay. Sebabnya online learning yang macam siapa untuk student Unimas, saya dah buat master, so tak adalah kelas-kelas ni, so dia tak adalah nak fighting sangat, dia ikut kerajinannya. Untuk yang adik-adik degree adik-adik kawan-kawan yang masih lagi degree, yang masih lagi tengah fighting untuk ijazah tu, so all the best, dan struggle lah untuk belajar online ni. Macam kat Unimas kan, untuk SEM ni dan hujung untuk SEM depan kita akan online learning. So dia ada pros, ada cons dia. Kita tak boleh cakap lah online learning ni buruk, dan dalam sama kita tak boleh cakap online learning ni baik. Dia ada kedua-duanya, ada keseimbangan dia. Okay, tadi cakap pasal Dr. Nursia. Okay, and then arwah Dr. Nursia, dia memang baik. Saya menjadi saksi. Dan masa dia evaluate saya tadi tu, masa penghujung tu, dia boleh tanya, awak nak markah apa? Lepas tu takkan kita nak markah rendah kan. Tapi dalam masa yang sama kita tak naklah belagak sangat, tak nak markah tinggi. So apa yang saya cakap, it's up to you doktor, I don't mind. Sebabnya tahulah yang kita punya performance tak adalah bagus sangat, tak adalah buruk sangat kan. So it's up to you lah. So apa yang Dr. Nursia bagi, dia bagi markah 12.8 over 15. You all bayangkan 12.8 over 15 kiranya dah nak hampir excellent lah. Lagi 2 markah lagi. Rasa macam tinggi ya. Rasa dia cakap ni rendah sangat ke? Rasa dalam hati jangan rasa cakap macam rasa tinggi ya markah Dr. Nursia bagi ni kan, 12.8. Rasa terkejut. Lepas tu Prof cakap ni markah ni rendah sangat ke? Kalau rendah sangat dia nak bagi markah tinggi lagi. Macam gila lah. Sebabnya saya dengan Dr. Nurrehan bagi 12 per 15. Dengan Dr. Nursia bagi 12.8. Ke tinggi lah 12.8 tu. Sebab Dr. Nurrehan tu dia Dr. Nurrehan dia lagi adalah lecturer yang tengok video ni. Dia antara lecturer yang strict yang kami kenal. So bila dapat 12.15 tu, kira bangga juga. And then even SB pun cakap kalau dengan Dr. Nurrehan boleh dapat 12.15 ni, kira bagus lah. So lepas tu dengan Dr. Nursia dapat 12.8. So rasa macam terhutang budi lah dengan Dr. Nursia tu, sebab dia jadi evaluator saya dulu. And then masa saya melawat dia
dekat hospital dia boleh ingat saya tau. Saya jumpa dia. Lepas tu melawat ziarah dia masa sakit tu pun lepas Sir Sofian suruh. Sebab Dr. Nosia kan tak mengajar saya. So tak adalah rasa macam ni sangat. Apa nak jumpa sangat. So sebabkan Sir Sofian suruh. So lecturer suruh ni dia macam, lecturer ni saya anggap macam mak ayah saya lah, dekat U tu. So bila lecturer dah suruh kan, kita pergilah. Lepas tu jumpa. Lepas tu masa pergi-pergi tu jumpa dengan Dr. Nosia. Dr. Nosia boleh ingat tau. Haziq. Oh yo, bayangkan dia tak pernah mengajar pun, tapi dia boleh ingat nama kita. So rasa memang bangga lah dengan kalau you all pun tiba-tiba jumpa dengan artis yang korang kenal ke, tayang ke apa ke, lepas tu boleh lah dia cakap sebut nama korang, pasti korang rasa bangga kan. Macam tu lah juga bila masa jumpa dengan Dr. Nosia masa tu, doktor boleh ingat nama sedangkan tak pernah mengajar pun. Lepas tu dia cakap dapat penerimaan anugerah masa konvo. So dia boleh ingat masa penerimaan anugerah masa konvo tu sampailah masa dia sakit tu. So masa tu memang rasa bangga gila. And then banyaklah kami actually pergi jumpa doktor tu untuk macam bagi moral support lah untuk doktor, untuk terus berjuang lawan kanser. Sebab doktor sakit kanser kan, tahap 3 lah, 3 ke 4. Memang dah tenat lah, nak kena kemo sampai 10 kali. And then masa kami jumpa tu awal-awal lagi. And then dia banyaklah bagi kata-kata dia, sedangkan dia sakit, lepas tu dia yang bagi kata-kata semangat untuk kami. Dia cakap struggle untuk belajar semua. And then saya suka satu part yang dia cakap, nanti jadilah lecturer. Sebab kan saya sambung master, nanti jadilah lecturer ni seronok. Sebab tu rasa macam aku nak kena try the best. Aku nak tunaikan hasrat Dr. Nosia ni untuk jadi lecturer. So tak sangka pula dengan kata-kata tu, kemungkinan kata-kata terakhir dia untuk saya kan. So insyaAllah saya try the best untuk belajar sampailah jadi lecturer dan ganti position dia dekat Unimas. Jadi lecturer Unimas pula. Who knows? So one day, sekarang ni orang panggil Haziq je. Tiba-tiba nanti one day orang panggil Dr. Haziq, lecturer. Oh yo. Okay. And then satu benda lagi yang saya terkilan, saya tak dapat buat sebelum dia menamatkan hidup dia, ialah Dr. Nosia tu dia suruh saya bagi kuliah dekat Masjid Abyad. Sebabnya suami Dr. Nosia tu dia AJK dekat Masjid Abyad dan dia lah yang akan arrange untuk bagi kuliah. So masa suami dia tu cerita tentang ustaz-ustaz yang nak bagi kuliah tu, tiba-tiba Dr. Nosia cakap dia ni Haziq ni selalu bagi kuliah dekat Unimas. Masa tu saya macam my god, kenapa Dr. Nosia cakap macam tu. Lepas tu terus suami dia minta nombor phone, terus nak PM lah, terus PM suruh nak bagi tazkirah. Lepas tu saya tolak, sebabnya tahulah ilmu sikit dan tak berani. Gila Masjid Abyad tu besar kot dekat Sarawak tu. And then yang duduk dekat situ bukannya cikai-cikai semua geng-geng taraf mufti, taraf ustaz-ustaz besar-besar kan. So tak sempat lah nak tunaikan hasrat Dr. Nosia untuk bagi tazkirah kat Masjid Abyad tu. Ya Allah, saya terkilan lah, macam tu tak dapat tunaikan hasrat seseorang masa jumpa Dr. Nosia tu. Itulah rasa terkilan sekarang. Saya macam kalau boleh, tapi tak boleh kalau dosa. Astaghfirullahalazim. So you all doa-doakanlah saya dapatlah bagi tazkirah tu one day dekat Masjid Abyad yang Dr. Nosia suruh tu. Okay, perkongsian saya itulah nak cerita tentang kebaikan Dr. Nosia, yang walaupun saya hanya berjumpa dengan Dr. Nosia tu rasa 2-3 kali je, tapi dia boleh ingat. Itu pentingnya dalam kita berdakwah, dalam kita mengenali seorang, dengan kata-kata persis, guna ayat bahasa tinggi sikit, persis kata-kata Imam Hasan Al-Banna, iaitu da'watuna asasu da'watuna dua. Dah tak ingat bahasa Arab dia apa. Asas kepada dakwah kita adalah dua, iaitu yang pertama al-hubbu wal ta'aruf wal hubb. Yang pertama, asas kepada dakwah ialah dua, iaitu bertaaruf. Yang kedua, dengan berkasih sayang. Iaitu dengan kita ta'aruf dengan seseorang, kita dapat rasa kemanisan dakwah tu. Itu starting untuk dakwah, dengan kita tahu
nama dia, dengan tahu background dia. Kedua, kita tahu dia punya dengan yang kedua dengan kasih sayang. Sebab itulah bila doktor boleh ingat saya, boleh ta'aruf yang pertama tadi kan. Ta'aruf, boleh ingat nama saya semua tu, saya macam boleh rasa tersentuh, rasa touch bila orang boleh ingat dengan background semua pasal boleh dapat anugerah sebagai benda tu. Itu yang rasa terharu lah. Yang kedua, iaitu dengan kasih sayang. Macam mana doktor boleh bagi markah tinggi, sedangkan FYP tu tak adalah gempak sangat macam kawan-kawan lain. And then presentation pun boleh santai, boleh buat lawak-lawak masa presentation. Itulah yang saya nak share. Okay, cerita pasal Dr. Nusia tu, tu satu perkara. And then saya nak share pasal ni asas dakwah tuna tu, yang kata-kata Imam Hasan Al-Banna. Sebab itulah bila kita nak berdakwah, kita bukannya dengan marah-marah, tapi kita dengan ramah-ramah. Macam familiar kan ayat ni? Tapi itulah asas kita sebenarnya dalam dakwah. Tak salah dalam dakwah ni kalau nak marah-marah orang, marah-marah kan. Tapi itulah saya dulu. Saya suka buat ayat sentap dekat orang. Lepas tu apa yang jadi, saya rasa macam saya punya maduk makin lama makin tak ada. Rasa macam dia ni kerek macam bagus sangat. Tapi bila saya ubah dengan kita pandang seorang tu dengan pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang ni kan, dia universal. Mengikut psikologi, pandangan kasih sayang ni universal. Di mana kalau orang tu marah kita, kita pandang dia balik dengan kasih sayang, kita boleh rapat dengan dia. Kalau orang tu tegur kita, kita pandang dia dengan kasih sayang, kita akan rapat dengan dia. Kadang-kadang bila orang tegur kita, kita pandang dengan ego, dia akan menyebabkan kita lagi sombong kan. So kita akan makin hubungan kita makin renggang. Kalau orang tu marah kita, kita pandang balik dengan kita rasa marah balik. So hubungan akan renggang. Bila kita guna kasih sayang ni, semua benda akan jadi baik. Contoh macam kita kena marah dengan mak kita kan. Lepas tu kita pandang kasih sayang, oh maybe mak penat kot. So maybe kita cakap, oh mak sebab sayang dengan kita, sebab itulah mak marah-marah kita. So saya nak cerita dengan kasih sayang tu, pandangan kasih sayang ni, dia bagi reflect yang universal dan dia menyeluruh. Dia sangatlah sesuai untuk semua keadaan. Contoh macam saya belajar ni masa kursus Tiljannah dengan Ustaz Solhi hari tu. Iaitu bila kita kena sesuatu, kita pandang dengan kasih sayang. Macam Ustaz Ibn Liu lah. Dia kena maki, kena macam-macam, orang kutuk dia kan. Tapi dia pandang apa? Allah sayang saya. Ni Allah nak uji saya. Tengok dia pandang dengan pandangan kasih sayang. Sebab tu lah ada satu kata-kata di mana jadilah seperti madu yang matanya sentiasa melihat benda yang manis. Tapi jangan jadi seperti lalat, iaitu mata dia sentiasa melihat sampah. Maksud dia apa? Bila kita kena sesuatu, kita lihatlah kebaikan ataupun kasih sayang di sebalik benda tu. Dan jangan jadi seperti lalat yang hanya melihat sampah, yang melihat benda-benda buruk saja. Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Maaf ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Saya hanya insan biasa. Dan hari ini saya dah hari kedua berada di rumah. Dan Alhamdulillah, insyaAllah dapat beraya dengan mak ayah, dengan keluarga. Dan saya harap semua kita dapat mengharungi bulan Ramadan ni dengan penuh cekal dan ikhlas. Dan kita penuhkanlah bulan dengan bulan amal ibadah. Seperti yang selalu kita dengar, bulan Ramadan, pesta ibadah, bukan pesta juadah. Tapi jangan ingat, habis bulan Ramadan ni kita terbalik pula. Bulan Syawal, pesta juadah, bukan pesta ibadah. Itu tak boleh. Sebabnya, bulan Ramadan ni dia macam madrasah untuk kita. Habis kita bulan Ramadan ni, kita dah grad. Maksudnya kita dah satu level yang tinggi. So, kita kena perform lagi lebih. Kita dah, contoh macam orang berlatih kan, berlatih. Lepas tu apa yang jadi dia, hasil dia, mesti dia jadi seorang yang hebat. Macam itulah juga dengan Ramadan. Kita berlatih untuk kekalkan keimanan kita. Dengan syaitan semua penghalang semua tak ada. Allah dah tarik, dah belenggukan mereka semua dah. Dan bulan habis yang bulan Ramadan ni, syaitan pun give up nak goda kita lagi. Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Semoga perkongsian saya bermanfaat untuk you all semua dan menjadi pahala majariah saya pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Okay, insya-Allah jumpa lagi pada malam-malam akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.